Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, uh, kita dapat bertemu pada malam ini iaitu dalam program kelas bimbingan perdana NPDCA 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar, guru-guru yang join pada malam ini. Untuk malam ini kita akan belajar tentang biologi. Tajuk dia adalah pembiakan seks dalam tumbuhan. Yang lepas telah di kelas biologi yang lepas telah diberi ataupun telah dikongsi oleh rakan cikgu sendiri iaitu Cikgu Irma. So untuk minggu ni cikgu akan berkongsi tajuk bab 6 kata 5 lah. Okay. So sebelum kita mulakan kelas pada malam ini, terlebih dahulu sebenarnya internet di rumah cikgu ni dia tak berapa nak kuat lah. Siapa yang pernah join program cikgu yang buat online tu memang faham lah. Internet ni memang tak berapa nak kuat. Jadi cikgu tak gunakan function share screen sebab takut jadi isu dari segi internet. Jadi cikgu akan present melalui cikgu punya video Google Meet ni. Jadi video yang tengah tonton ni, yang nampak muka cikgu ni, boleh pinkan video ni, pinkan profile ataupun gambar ni, sebab nanti presentation pun cikgu akan buat dalam video yang ni lah, bukan share screen. Okay? Disebabkan sebelum-sebelum ni masalah internet tu yang menyebabkan terputuslah sangkut dan sebagainya. Jadi kemungkinan bila cikgu guna virtual camera ni, mungkin boleh menyelesaikan masalah untuk share screen tu. Okay? So cikgu mula bentang lah sebab kita dah 8.32, so kita akan start. Okay. So harapkan boleh nampak apa yang telah cikgu sediakan di situ, slide, iaitu pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Jadi terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Pulau Pinang, pihak ICU, pihak Perda Pulau Pinang dan juga Zakat Pulau Pinang kerana sudi menaja kelas ini. Dan kita tahu kelas ini telah bermula lama dah lah, setiap subjek pun ada. Dan mungkin malam ni ada yang pernah join dalam kelas NPDCA, mungkin juga yang baru pertama kali join untuk kelas malam ni. Okay. So untuk bab 6 tingkatan 5 ni, dia adalah bab yang tidak popular. Sebab bila keluar saja soalan berkaitan tentang pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga ni, dia sebabkan dia kurang diminati sama ada oleh para pelajar ataupun guru-guru. Cikgu sendiri pun bila masuk bab pembiakan tumbuhan berbunga ni, jadi sebab dia complicated, dia banyak istilah yang kita kena ingat, kemudian dia punya setiap konsep di dalam tajuk ini tu dia complicated sikit. Tak sama macam pembiakan manusia. Pembiakan manusia sebab dia dekat dengan kita. Jadi bila kita berbicara tentang pembiakan manusia, tentang kitar haid, tentang pembentukan fetus dan sebagainya tu, dia mudah faham. Tapi bila masuk pembiakan seks tumbuhan berbunga, dia complicated. Tambah-tambah dia ada persenyawaan ganda dua, double fertilization. Dia lagi complicated. Okay? Jadi insya-Allah malam ni cikgu cuba juga untuk sampaikan tajuk ini dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling senang faham lah, insya-Allah. Cikgu cubalah. Cikgu pun tak berapa mahir tentang tajuk ini. Sebab dia bila tumbuhan ni ialah dulu dalam silibus KBSM dia jadi topik. Tapi sekarang ni dalam silibus KSSM dia dah jadi bab. Jadi bila dah jadi bab tu dia memang sangat penting lah. Okay, sangat penting. Okay. So untuk malam ni kita akan tengok dalam bab ni dia ada lima topik sebenarnya. Tetapi malam ni kita akan bincangkan 4 sajalah.
Sebabkan saya rasa memang tak sempat kalau nak bincang 5 topik malam ni, tak sempat. Topik yang kelima itu dia mudah saja sebab dia membincangkan tentang kepentingan. Jadi cikgu rasa para pelajar boleh baca sendirilah dalam buku teks. Okey, tidak ada masalah benda tu. Cuma yang 4 topik pertama ni yang sebenarnya memerlukan pemahaman yang betul. Macam mana struktur bunga, macam mana pembentukan debunga dan juga pundi embrio, macam mana pendebungaan, proses pendebungaan berlaku dan macam mana proses persenyawaan berlaku. Dan macam mana perkembangan biji benih dan juga perkembangan buah. Okey. Jadi sepanjang kelas kita malam ini, kita akan tengok ke empat topik yang yang cikgu buat ni. Dan jika ada sebarang soalan, boleh bertanya di ruangan chatting. Okey. Tulis saja di ruangan chatting tu, memang cikgu nampak ruangan chatting tu. Jadi cikgu, bila cikgu baca saja soalan, cikgu akan terus jawab. Bagi yang menonton secara live streaming, bagi yang menonton secara live streaming, boleh bertanya di dalam grup Telegram Tips Biology SPM. Okey, grup Telegram Tips Biology SPM. Sebab live streaming dia tak boleh chatting dalam ni. Jadi sebarang persoalan yang keluar dekat Telegram grup Tips Biology SPM, cikgu akan cuba jawab. Okey, so kita akan mulakanlah. Pertama sekali kita akan tengok dulu struktur bunga. Bunga ni dia adalah organ pembiakan tumbuhan. Bunga adalah organ pembiakan tumbuhan. Jadi bila kita nampak bunga cantik, kita ambil bunga tu kita cium. Maksudnya apa? Maksudnya kita cium organ pembiakan tumbuhan. Tapi tak pelik lah sebab tumbuhan. Dia tak pelik. Cuma bila bila kita nak tengok struktur bunga ni, kita kena faham pembiakan bunga dia tidak sama dengan pembiakan manusia dan juga haiwan. Sebab itu dalam pembiakan tumbuhan ataupun bunga ni, sebenarnya paling yang betul tadi pembiakan tumbuhan, bukan pembiakan bunga. Dia gelabah sampai lupa dah tu. Pembiakan tumbuhan ni dia tak sama dengan pembiakan manusia ataupun haiwan. Dalam tumbuhan, yang tumbuhan berbunga ataupun angiosperm, dia adalah kita panggil sebagai persenyawaan ganda dua. Okay? Jadi dalam struktur bunga dia adalah dia adalah organ pembiakan bagi tumbuhan. Okey, dia ada 2 jenis bunga. Satu bunga yang kita panggil bunga bisex. Maksudnya dia ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan juga organ pembiakan betina pada satu bunga. Seperti mana dalam gambar rajah tu, nampak tak? Dalam gambar rajah tu dia ada 2 organ pembiakan pada satu bunga. Yang kedua adalah bunga yang kita panggil sebagai unisex. Maksudnya satu bunga dia hanya ada satu organ pembiakan. Contohnya macam bunga pokok labu. Pokok labu dalam satu pokok dia memang ada bunga jantan dan bunga betina. Dia tak sekali macam ni. Contoh macam kalau bisex ni ataupun hermaphrodite, kita panggil hermaphrodite ni, contohnya macam bunga buah rambutan, bunga buah durian. Dia ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina pada satu bunga. Okey, dan ada bunga unisex macam cikgu cakap tadi, bunga pokok labu yang dia ada asing. Bunga yang ada organ pembiakan jantan dia asing dengan bunga yang ada organ pembiakan betina. Okey, itu ialah struktur bunga. Kita akan tengok kat sini struktur bunga dengan lebih jelas. Okey, ini ialah struktur pembiakan betina ataupun kita panggil sebagai carpel. Okey, juga disebut sebagai pistil. Kalau dalam silibus yang lama juga ditulis sebagai pistil. Kita juga boleh panggil sebagai carpel lah. Carpel terdiri daripada 3 tu. Yang pertama atas sekali ialah stigma. Yang kedua yang memegang stigma itu nama dia stil. Dan yang ketiga yang bawah sekali itu adalah ovari. Jadi stigma, stil dan ovari dia akan membentuk apa yang dipanggil sebagai carpel, iaitu organ pembiakan betina. Macam mana nak ingat? Ingat carpel. Yang minta couple ni biasa perempuan je. Yang lelaki dia jarang minta couple. Lagi sebenarnya minta clash. Yang minta couple selalu perempuan. Jadi carpel ialah organ pembiakan betina. Dia ada 3, dia ada stigma, dia ada stil yang memegang stigma dan dia ada ovari.
Okey, kemudian kita tengok pula untuk jantan. Apa nama ni, struktur pembiakan jantan. Dia dipanggil sebagai stamen. Ingat men tu. Stamen men, lelaki lah. So stamen dia ada dua saja, dia ada enter dan juga dia ada filament. Filament yang memegang enter. Yang debunga akan terhasil pada enter. Okey, debunga akan terhasil pada enter. Filament yang memegang enter. Jadi ini ialah untuk bunga yang bisect, yang ada kedua-dua organ pembiakan dalam satu bunga. Okey. Itu selesai untuk struktur bunga. Okey. Inilah struktur bunga lah. Kalau kita tengok dalam gambar ni, ini ialah struktur bunga secara keseluruhan di mana ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina pada satu bunga. Okey. Selain daripada organ yang penting tu, karpel dengan stamen ni organ yang penting dalam struktur yang penting dalam pembiakan tumbuhan. Dia ada struktur yang lain. Contohnya macam petal, nampak tak tu? Petal ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil ranggi. Dia adalah kelopak yang berwarna. Dia nak menarik perhatian serangga untuk datang dan untuk menjadi ejen pendebungaan. Jadi sebab tu orang, kalau kita nampak orang pakai baju warna menarik tu, kita kata hai ranggi, nampak? Ranggi itu petal lah. Kita tak kata kat bunga, hai ranggi, nampak? Memanglah nama dia memang ranggi, petal tu. Tapi kita kata kat orang kan, ranggi itu petal. Jadi ranggi itu dia menarik perhatian. Jadi orang Penang kata, hai ranggi, nampak tu macam menarik perhatian orang lah. Jadi petal adalah ranggi. Kemudian sepal. Sepal ni yang sebelum bunga tu berkembang, sepal dia melindungi bunga. Dia melindungi bunga, okey. Kemudian receptacle tu yang batang bunga tu lah. Itu dia panggil receptacle, okey. Cuma yang kita fokus, yang kita belajar yang penting ialah stamen dan juga karpel itu ataupun pistil. Okey, kita tengok persamaan dan juga perbezaan di antara dua struktur tersebut. Okey, untuk persamaan dan juga perbezaan di antara dua struktur tu, di sini digariskan persamaan bagi stamen dan juga karpel. Persamaan dia adalah kedua-duanya menghasilkan gamet. Okey. Kedua-duanya menghasilkan gamet. Kemudian persamaan dia juga kedua-duanya terletak pada organ bunga. Tidak ada lagi stamen ataupun karpel yang terletak dekat tempat lain selain berbunga. Jadi memang dia letak pada bunga sebab bunga adalah organ pembiakan bagi tumbuhan. Okey, kita tengok perbezaan. Untuk perbezaan bahagian bunga jantan ataupun bahagian stamen itu, bunga jantan dalam kes ni dia asingkan bunga unisex lah, bunga yang jantan dengan bunga betina. Pada bunga jantan dia ada stamen sahaja. Tetapi bahagian bunga betina dia ada karpel sahaja. Okey. Kemudian kalau untuk bahagian bunga jantan dia mengandungi struktur filamen dan juga enter. Yang ini yang membentuk stamen. Iaitu stamen terdiri daripada filamen dan juga enter. Kalau bunga betina, karpel tadi tu, dia terdiri daripada stigma, stil dan ovari. Okey, satu tips. Bila kita nak jawab dalam peperiksaan tu dalam soalan dia tanya perbezaan bunga jantan dan bunga betina. Walaupun statement itu terdiri daripada filamen dan enter, jangan kita letak dalam satu ayat. Kita asingkan macam mana ditunjuk oleh jadual ni. Ni jadual dalam buku teks. Okey. Contoh yang kita sekalikan, contohnya kalau kita kata bunga jantan terdiri daripada stamen iaitu filamen dan enter. Kemudian kita buat ayat pula, bunga betina terdiri daripada karpel iaitu stigma, stil dan ovari. Jangan gabungkan yang tu. Kita pisahkan tu. Macam yang dibuat oleh jadual ni. Sebab apa? Sebab itu dia lebih baik sebenarnya, lebih baik. Okay? Sebab kita nampak sikit point tu pecah dan kita boleh dapat markah yang banyak lah. Okay. Cikgu tak katalah kalau kita gabung tu tak dapat markah, tak. Bila gabung tu, kadang-kadang tak perasan kata, oh rupanya ada 2 point. Pertama dia cerita tentang statement, yang kedua ni dia cerita tentang statement ni ada filamen dan enter. Kadang-kadang tak perasan yang tu. Jadi lebih baik calon SPM ni, dia pisahkan perbezaan itu. Jangan sekalikan statement, filamen dan enter, ataupun sekalikan karpel, stigma, stil dan ovari. Okey. Kemudian perbezaan yang kedua ialah dalam bunga jantan dia menghasilkan debunga ataupun pollen grain menghasilkan debunga, tapi bunga betina dia menghasilkan pundi embrio. Pundi embrio terletak di dalam ovule. Okey.
Kemudian perbezaan yang terakhir ialah bunga jantan dia mengunjur keluar dari dasar ovari. Tadi dah gambar tadi tu, ovari, di bawah ovari tu dia akan keluar filamen. Atas filamen tu baru dia ada enter. Tetapi tidak semua bunga jantan macam tu. Okey. Sebab dia ada juga contohnya macam bunga raya. Bunga raya dia punya apa nama ni struktur jantan tu ataupun filamen tu dia bukan keluar daripada dasar ovari. Dia dekat stil. Sebab tu kalau tengok bunga raya tu yang ada banyak-banyak terkeliling stil tu kan. Iaitu ialah filamen bahagian jantan. Tapi kebanyakannya dalam seperti mana yang ditunjukkan dalam ayat ni lah, iaitu mengunjur keluar dari dasar ovari. Itu secara umumnya macam tu. Kemudian bahagian betina dia terletak di bahagian tengah bunga. Jadi di tengah bunga tu yang nampak macam kembung sikit tu, itu adalah bahagian bunga betina. Okey. Habis selesai untuk struktur bunga, kita tengok perbezaan bunga jantan bunga betina. Bunga jantan bahagian struktur dia kita panggil stamen, bunga betina kita panggil carpel. Kemudian kita tengok persamaan dan juga perbezaan dari segi struktur bunga tadi. Okey. Cuma bezanya tadi ada juga yang bunga tu yang dia bisect, dia ada kedua-dua jantan dan betina pada satu bunga, ada yang unisex iaitu bunga jantan dan bunga betina dia berasingan. Kita tengok pokok lah, tengok pokok. Sebab tu kalau kita tanam pokok labu, jangan pelik kata berbunga tapi tak ada buah. Kita kena tengoklah dekat struktur bunga dia itu, dia punya bunga jantan dan bunga betina dia tak sama struktur dia. Okay? Kadang-kadang tu lah, kadang-kadang kita tanam pokok ni, kadang-kadang dia keluar bunga betina je, bunga jantan tak keluar-keluar. Jadi tak jadi juga buah untuk bunga yang unisex lah. Kadang-kadang dia keluar jantan saja, betina tak keluar. Itu pun susah nak jadi buah. Okey. Kemudian kita tengok pula yang kedua iaitu pembentukan debunga dan juga pundi embrio. Okey. Debunga dia berlaku, pembentukan debunga berlaku di dalam enter. Manakala pembentukan pundi embrio dia berlaku dalam ovari. Okey. Jadi itu perbezaan lah, perbezaan di antara pembentukan debunga dan juga pembentukan pundi embrio. Jadi nak membezakan antara jantan dan juga antara yang betina. Okey. Kita tengok macam mana debunga terbentuk. Okey. Debunga terbentuk di dalam enter. Ini ialah gambar raja keratan rentas enter. Dalam enter tu dia akan ada pollen grain ataupun butir debunga. Tu kita akan tengok, nampak dah tu, filamen dia memegang enter. Yang berlakunya pembentukan debunga ni di dalam enter. Sekarang kita akan tengok macam mana butir debunga itu terbentuk. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia bermula dengan yang pertama sekali itu ialah sel induk debunga ataupun sel induk mikrospora. Sama ada kita sebut sebagai sel induk debunga, kita juga boleh sebut sebagai sel induk mikrospora lah. Jadi kalau ikut nama saintifik dia itu mikrospora tu, sel induk mikrospora. Daripada sel induk mikrospora ini, sel induk mikrospora akan melakukan meiosis. Dia akan melakukan meiosis membentuk 4 sel mikrospora yang dipanggil sebagai tetrad. Itu pertama yang berlaku. Sel induk mikrospora dia melakukan meiosis membentuk 4 sel mikrospora. Dalam gambar raja tu kita ingat balik. Bila sebut meiosis, satu sel induk dia akan membentuk 4 sel anak. Tapi kalau mitosis, satu sel induk akan membentuk 2 sel anak. Apa dia? Ada soalan ke? Okey. Satu sel induk akan membentuk 4 sel anak dalam meiosis. So untuk sel induk mikrospora dia akan membentuk 4 sel anak, di mana 4 sel anak ni dipanggil sebagai sel mikrospora atau juga dipanggil sebagai tetrad sebab dia ada 4. Okey. Jadi maksudnya kat sini apa? Maksudnya kat sini sel induk mikrospora tu dia punya bilangan kromosom dia adalah diploid 2N. Ingat balik bila kita belajar tentang meiosis, dia kata 4. Dia adalah 2N. Tapi bila berlakunya proses meiosis membentuk 4 sel mikrospora ataupun tetrad tadi tu, setiap satu sel mikrospora tadi tu adalah N, iaitu haploid. Maksudnya bilangan kromosom dia adalah separuh daripada induk. Ini kita kena take note dulu. Okey? Sel induk mikrospora
bermeiosis menghasilkan sel mikrospora. Macam mana nak ingat? Dia tambah perkataan induk je. Dia tambah perkataan induk saja pada 2N tadi tu. Bila dah jadi sel anak, nama dia sel mikrospora. Jadi kita buang saja perkataan induk tu. Okey, senang saja. Nah, kita tahu ini adalah meiosis. Bila meiosis, mestilah daripada diploid menjadi haploid. Daripada 2N jadi N. Okey? Okey. Kemudian, berlakunya mitosis. Setiap satu sel mikrospora, tadi ada 4 kan? Setiap satu tu, dia akan bermitosis dan membentuk 2 nukleus. Okey, membentuk 2 nukleus. Pertama dipanggil sebagai nukleus penjana, dia N jugalah. Sebab daripada N bermitosis, mesti jadi N juga. Sebab mitosis bilangan kromosom dia sama. Okey. Kemudian satu lagi dia dipanggil sebagai nukleus tube. Okey. Satu nukleus penjana, satu lagi ialah nukleus tube. Jadi, bila ada 4 sel mikrospora, setiap satunya akan bermitosis membentuk 2 nukleus, satu dipanggil nukleus tube, satu dipanggil nukleus penjana. Jadi 4 ni dia akan jadi apa? Nukleus. Jadi 8 lah. Satu ni jadi 2, satu ni jadi 2, satu ni jadi 2, satu ni jadi 2. Okey. Tapi dalam gambar rajah tu dia tunjuk 1. Okey. Yang 2 ini, inilah yang kita panggil sebagai butir debunga. Dalam satu debunga ada 2 nukleus di dalam dia. Satu dipanggil sebagai nukleus tube, satu dipanggil sebagai nukleus penjana. So dalam satu butir debunga ada dua nukleus. Pada enter dia ada berjuta-juta butir debunga. Tengok gambar rajah tu, butir debunga tu dia ada tajam-tajam dekat luar dia tu. Itu ialah pengkhususan dalam pembentukan butir debunga ni, supaya butir debunga ni senang untuk melekat pada serangga ataupun pada haiwan lain, supaya dia senang nak disebarkan ke bahagian bunga betina. Jadi sebab tu dia ada macam tajam tu. Okey? Okay, itu kita dah tengok dah tentang pembentukan butir debunga. Satu persatu. Bila kita nak cerita tentang flow dia tu, kemudian kalau contohnya macam sekeluar soalan, kita nak jawab macam mana pembentukan butir debunga. Pertama sekali kita kena sebut tentang sel induk mikrospora. Tadi kan? Sel induk mikrospora. Okey. Cikgu nak tanya lah ni. Cuba tulis di ruangan chatting tu. Tidak cakap seorang ni, perempuan cakap seorang, tak tahu lah ada orang online ke tak online. Macam tu. Okay. Sel induk mikrospora tadi, dia buat apa? Pertama sekali, tadi kita tunjuk dah tu. Sel induk mikrospora ataupun sel debunga tadi tu, sel induk debunga tadi tu, dia buat apa dulu? Pertama sekali, sel induk mikrospora akan melakukan, yes, terima kasih Aisyah, membahagi secara meiosis, betul. Cakap dah tu. Membahagi secara meiosis. Nampak flow dah tu. Membahagi secara meiosis. Membentuk apa? Membahagi secara meiosis membentuk apa? Bila dia sel induk mikrospora membahagi secara meiosis, membentuk 4 sel mikrospora, betul. 4 sel mikrospora, ataupun kita nak bagi tetrad pun boleh. Sama ada 4 sel mikrospora ataupun kita panggil tetrad. Tidak ada masalah sebab kedua-duanya tu adalah sama. Betul. Okey? Betul tu. Nampak tak? Kemudian dia akan berlaku apa? Setiap satu sel mikrospora ni dia akan melakukan apa? Step yang seterusnya, step yang keempat. Setiap satu sel mikrospora akan melakukan membahagi secara mitosis, betul, yes. Membahagi secara mitosis, yes. Dia akan membahagi secara mitosis. Membentuk apa? Membentuk apa? Membahagi secara mitosis membentuk. Membahagi secara mitosis membentuk. Menghasilkan sel dengan 2 nukleus. Menghasilkan sel dengan 2 nukleus. Apa nama nukleus itu? Apa nama nukleus itu? Sel penjana dan sel tube. Ya, betul Ani Sofia. Sel penjana ataupun sel tube. Walaupun dalam buku-buku lain
dia gunakan perkataan sel penjana dan sel tube. Tetapi dalam buku teks dia guna istilah nukleus penjana dan nukleus tube. Jadi lebih selamat kalau kita guna perkataan nukleus tadi tu. Nukleus penjana dan juga nukleus tube. Sebab pada pendapat cikgu itu lebih tepatlah. Nukleus penjana dan juga nukleus tube tu. Okey. Jadi ya betul. Menghasilkan nukleus penjana dan nukleus tube. Jadi dalam satu butir berbunga akan ada dua nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus tube. Senang saja pembentukan butir berbunga. Jadi satu butir berbunga ada dua nukleus. Kemudian kita tengok pula pembentukan pundi embrio. Ini adalah dalam organ pembiakan betina bunga. Okey, iaitu karpel. Okey, dalam satu karpel ni kita tengok pertama sekali dia adalah sel induk megaspora. Apa beza tadi dengan debunga? Debunga ialah sel induk mikrospora. Mikro. Yang ni ialah sel induk megaspora. Bezanya tadi jantan mikro, betina mega. Okey, nampak tak? Daripada sel induk megaspora tu, sama juga dia akan melakukan meiosis. Dia akan melakukan meiosis dan membentuk 4 sel megaspora tadi tu. 4 sel megaspora. Tetapi 4 sel megaspora ni hanya satu saja yang akan berkembang dan masuk proses seterusnya. Proses mitosis tu. 3 lagi ni akan merosot, dia akan degenerate dan dia akan hilanglah. Okey. Sama macam pembentukan ovum tu, oogenesis. Tapi tadi dalam pembentukan butir berbunga, 4 sel mikrospora tadi, tetrat tadi tu, setiap satu tu bermitosis. Satu bermitosis. Tapi untuk pundi embrio, 4 sel megaspora ni, satu saja yang akan bermitosis. 3 lagi tak akan bermitosis. 3 lagi akan merosot. Itu kita kena ingat. Okay. Satu sel megaspora yang tinggal ni, dia akan bermitosis sebanyak 3 kali. Okay. Dia akan bermitosis sebanyak 3 kali. Satu sel megaspora akan bermitosis sebanyak 3 kali. 3 kali, sorry. Pening dah. 3 kali. So kali yang pertama, satu sel megaspora, bila dia bermitosis kali pertama, dia akan menghasilkan 2 nukleus. Sebab kali pertama. Kali yang kedua dia bermitosis. 2 nukleus jadi 4 lah. Setiap satu jadi 4. Ini kali kedua. Itu jadi 4. 2 bermitosis jadi 4. So 4 ni tadi, 4 ni akan bermitosis kali ketiga. Jadi berapa? 4 dia jadi, bermitosis lagi sekali jadi 8. So akan membentuk 8 nukleus di dalam satu pundi embrio. Sebab dia bermitosis sebanyak 3 kali. Satu sel megaspora bermitosis sebanyak 3 kali. Okey, kita tengok kat sini. Megaspora tu, sel induk megaspora tu 2N. Bila berlaku meiosis, dia akan membentuk N. Satu sel megaspora dia adalah haploid. Kemudian setiap 3 merosot, satu saja sel megaspora. Satu sel megaspora ni dia akan melakukan mitosis sebanyak 3 kali. Membentuk 8 nukleus. Iaitu pertama antipodal tu. Antipodal ada 3N lah. Ada 3 nampak tak? Antipodal tu ada 3 nukleus. So 3N di situ. Kemudian dia ada polar nuklei ataupun nukleus kutub. Nukleus kutub ada 2 dekat tengah-tengah tu. Sebab tu dia tulis sebagai 2N. Tengah-tengah tu adalah nukleus tu kutub. Okey. Kemudian dia ada egg ataupun sel telur, N. Egg tu ataupun sel telur dia ada satu saja. Di tengah-tengah tu, di bawah tu. Di sebelah sel telur tu dia ada 2 sel sinergit. Itu 2N. So 3N tambah 2N tambah N tambah 2N dia jadi 8N. Maksudnya dia ada 8 tadi lah. 8 nukleus yang ada di dalam satu pundi embrio. 3 antipodal, 2 nukleus kutub, 1 sel telur dan juga 2 sel sinergit. Okey. Ada soalan? Saya nak tanya macam mana sel mikrospora yang 4 tadi tu, yang 4 tu jadi satu?
waktu mitosis. Mikrospora tu tadi dia bunga. Mikrospora ke megaspora? Macam mana sel mikrospora yang 4 tu jadi satu waktu mitosis? Silap kot, megaspora kot. Dia mikrospora tu dia bunga tadi tu. Mikrospora keempat-empat tu buat mitosis. Kalau megaspora, 4 tadi tu, 4 sel megaspora, 3 ni merosot, 1 je tinggal. 1 ini saja yang akan melakukan mitosis sebanyak 3 kali. Sehingga membentuk 8 nukleus tu. 3 antipodal, 2 nukleus kutub, 1 sel telur, 2 lagi adalah sel sinergi. Okey. Kalau mikrospora dia tak macam tu. Okey. Tu adalah pembentukan pundi embrio. Okey. Kita tengok satu persatu. Mula-mula tadi nama dia sel apa tu? Sel, nama dia tadi sel pembentukan pundi embrio. Dia bermula dengan perkataan pertama tadi. Sel apa? Kalau sel induk megaspora. Terima kasih Aisyah, betul. Beza dengan butir debunga tadi, butir debunga ialah mikrospora. Kalau dalam pundi embrio dia megaspora. Okey. Kemudian dia akan melakukan apa? Sel induk megaspora akan melakukan proses meiosis membentuk meiosis membentuk apa? Lakukan sel meiosis membentuk 4 sel megaspora, betul. 4 sel megaspora ni 3 akan merosot, 1 saja yang akan tinggal, yang akan kekal. Kemudian okey. Yang ketiga lah, dia akan bentuk 4. 3 lagi akan merosot, 1 yang akan kekal, 1 sel megaspora. 1 sel megaspora ni akan melakukan tetrad, bukan tetrad. Tetrad tadi dalam debunga. Okey, dalam debunga. Membahagi secara mitosis, betul. Membahagi secara mitosis. Okey, sebanyak 3 kali, yes. Dia akan bermitosis sebanyak 3 kali. Membentuk 8 nukleus lah. Tapi kita sebutlah satu persatu, iaitu 3 sel antipodal, 2 nukleus kutub, 1 sel telur dan juga 2 sel sinergi. Jadi itu ialah pembentukan pundi embrio. Pundi embrio dalam ovul, organ pembiakan betina bunga. Butir debunga tadi dalam enter. Butir debunga tadi dalam enter organ pembiakan jantan. Okey? Jadi kita dah selesai untuk pembentukan butir debunga dan juga pembentukan pundi embrio. Sekarang kita akan tengok pendebungaan dan persenyawaan. Dah selesai tadi macam mana butir debunga terbentuk. Dah selesai tadi macam mana pundi embrio terbentuk pada bunga. Kemudian kita tengok pula pendebungaan dan juga persenyawaan. Okey, dia ada 2 proses kat sini. Pertama dipanggil proses pendebungaan. Proses pendebungaan ni dia merujuk kepada, tengok dalam gambar rajah ni. Daripada butir debunga tadi, dia tiba di stigma betina. Daripada enter ke stigma. Butir debunga dipindahkan dari enter ke stigma. Itulah yang dipanggil sebagai proses pendebungaan. Sama ada dia melalui ejen serangga ke, mamalia ke, angin ke, air ke, itu ialah proses pendebungaan. Apabila butir debunga tadi dipindahkan dari enter ke stigma. Okey, nampak tak gambar yang pertama di atas tu? Itu yang dipanggil proses pendebungaan. Okey, seterusnya dia akan melakukan proses persenyawaan. Proses persenyawaan ni kita akan tengok macam mana gamet jantan di dalam butir debunga tadi bersenyawa dengan sel telur dan juga bersenyawa dengan nukleus kutub dalam pundi embrio. Okey. Tiba-tiba gamet jantan. Tadi tak nak sebut gamet jantan pun. Tadi yang ada nukleus tube dengan nukleus penjana. Tiba-tiba cikgu sebut kata gamet jantan dalam butir debunga. Mai mana gamet jantan? Gamet jantan ada. Nanti kita akan tengok. Okey, macam mana gamet jantan tu terbentuk. Okey. Dalam gambar rajah ni, tengok dalam gambar rajah ni. Dia ada 3 butir debunga dan dia ada 3 pollen tube ataupun tube debunga. Okey. Sebab apa? Sebab setiap satu
setiap satu butir bunga tu yang dia bila dihasilkan, bila dia nukleus penjana tu lalu, kemudian dia bermitosis jadi gamet jantan. Gamet jantan tu dia akan disenyawakan dalam satu pundi embrio. Satu pundi embrio tu, satu ovule tu ialah satu biji benih. So kalau buah tu ada banyak biji benih, so banyaklah butir bunga yang akan butir bunga yang akan membentuk persenyawaan tadi tu. Dia lekat dekat stigma, kemudian dia pergi. Habis, selesai satu. Lekat satu lagi, pergi. Satu, jam tu. Okey? Tapi tengok juga ada bunga, ada buah ataupun buah lah. Buah yang dia ada satu saja ovule. Tengok jenis buah. Ada buah yang ada satu biji benih. Ada buah yang ada banyak biji benih. Sebab pernah keluar dalam soalan SPM. Tak ingat tahun bila. Tapi dia bagi gambar tu buah pelam dengan buah tembikai. Apakah perbezaan? Perbezaan apa? Tak ingat. Perbezaan tak ingat soalan tu. Tapi point dia adalah sebab apa buah pelam tu ada satu saja biji? Sebab bunga buah pelam tu dia ada satu ovule. Kenapa buah temikai ada banyak biji? Sebab dia punya bunga buah temikai tu ada banyak ovule. Jadi point di sini adalah nak ceritakan tentang satu ovule tu membentuk satu biji benih. Satu ovule membentuk satu biji benih. Okey. Kita akan tengok detail. Yang ni gambar rajah ni dia bagi umum, kita akan tengok detail. Okey. Nampak tak dalam gambar rajah tu dia labelkan sebagai pistil. Pistil pun boleh, carpel pun boleh untuk organ pembiakan betina, iaitu ada stigma, stil dengan ovari. Kalau jantan stamen dia ada anther dengan filament. Okey. Okey, kita tengok macam mana berlakunya pendebungaan dan juga persenyawaan dalam tumbuhan. Pertama sekali, mula-mula debunga, nampak tak tu? Debunga daripada anther akan dipindahkan, debunga akan dipindahkan dari anther ke stigma. Itu ialah proses pendebungaan. Kemudian bila debunga tadi tiba di stigma, apa yang berlaku? Dekat stigma tu dia ada larutan bergula ataupun ada glukosa yang akan merangsang percambahan butir debunga. Butir debunga tadi dia akan bercambah dan nukleus tube akan keluar akan keluar daripada butir debunga tu. Nukleus tube yang akan keluar. Nama pun tube. Bila nama dia nukleus tube, dia yang akan buat tube, dia akan buat saluran, dia akan buat laluan dari butir debunga nak sampai ke dalam pundi embrio. Okey? Jangan risau, nanti ada video pendek. Nanti cikgu akan tunjuk video pendek nak bagi faham macam mana pergerakan itu. Tetapi dia dimulakan oleh nukleus tube. Sebabkan bila butir debunga lekat kat stigma, dia mana ada laluan, macam mana nak lalu? Jadi nukleus tube yang akan buat laluan. Nukleus tube yang akan buat laluan. Okey? Nampak tak tu? Nukleus tube yang akan buat laluan. Nukleus tube ini dia akan merembeskan sejenis enzim hidrolisis. Enzim yang mencernakan stil. Stil tadi batang yang pegang stigma tu kan. Dia akan mencernakan stil dan dia akan buat laluan hingga ke ke pundi embrio. Nukleus tube buat laluan. Nukleus penjana akan ikut kat belakang. Okey, nukleus tube buat laluan, nukleus penjana akan ikut kat belakang. Nampak dalam gambar rajah tu, nampak tak? Nukleus tube duduk depan sekali. Sebab apa depan sekali? Sebab dia yang akan buat laluan. Kemudian diikuti oleh gamet jantan. Tiba-tiba ada gamet jantan pula, ada dua pula tu. Datang mana gamet jantan ni? Gamet jantan terhasil daripada mitosis nukleus penjana. Tadi nukleus penjana ada satu. Tiba-tiba ada dua. Bagaimana ada dua tu? Sebab nukleus penjana tadi, dia telah bermitosis menghasilkan dua gamet jantan. Nukleus tube buat laluan. Nukleus tube tengok belakang. Mana nukleus penjana ni? Tak ada pun. Yang ada dua. Dua ni gamet jantan. Mana pergi nukleus penjana? Sebab dia dah buat mitosis. Macam itulah analogi dia macam tu. Okey? Kemudian laluan tube tadi ni dia akan sampai ke tube debunga. Tube debunga lah yang dia buat nama tube debunga. Nukleus tube akan buat laluan sampailah ke pundi embrio. Okey? Bila sampai ke pundi embrio, nukleus tube tadi dia akan merosot dan hilang. Kemudian gamet jantan dua tadi tu dia dah ready untuk buat persenyawaan ganda dua.
Sebab tu dia panggil ganda 2 sebab ada 2 gamet jantan yang akan bersenyawa di 2 tempat. Di 2 tempat. Sebab tu kita panggil untuk tumbuhan ini kita panggil persenyawaan ganda 2. Okey. Jadi bila sampai dekat pundi embrio, dia akan melakukan persenyawaan ganda 2 oleh 2 gamet jantan ni. Okey. Kita akan tengok, okey, macam mana gamet jantan ni dia melakukan persenyawaan ganda 2. Bila sampai dekat pundi embrio, satu gamet jantan dia akan pergi dekat sel telur. Apa tu sel telur tu? Satu gamet jantan dia akan bersenyawa dengan satu sel telur. Jadi gamet jantan tadi N. Sel telur N. Bila dia bersenyawa, dia membentuk 2N. 2N apa adalah? Apa dia? Zygote diploid. Sebab tu 2N. Okey. Kemudian gamet jantan yang kedua. Gamet jantan yang kedua tadi, dia akan pergi ke tengah-tengah tu. Ada 2 nukleus kutub. Satu lagi gamet jantan, dia akan pergi ke 2 nukleus kutub dan dia bergabung 1N dengan 2N. Dia akan bentuk apa? Dia akan bentuk 3N. 3N ni apa dia? 3N ni adalah nukleus triploid. Nukleus triploid. Tadi 1N dengan 1N, gamet jantan dengan sel telur menjadi 2N. Zygote diploid. Sebab 2N, diploid. Satu lagi gamet jantan, yang kedua tadi, gamet jantan yang kedua, bergabung dengan 2 nukleus kutub. 1N, 2N. Dia jadi 3N. 3N ni apa dah? Nukleus triploid. Sebab apa triploid? Sebab 3N. Jadi satu tu 2N, satu lagi 3N. Yang ni ialah zygote diploid, yang ni adalah nukleus triploid. Zygote diploid ni yang akan jadi embrio. Yang akan jadi embrio tumbuhan. Yang nukleus triploid ni dia akan jadi apa? Yang ni dia akan jadi endosperm. Ataupun makanan kepada biji benih tu. Makanan kepada embrio. Okey. Jadi itu beza dia lah. Sebab tu dipanggil persenyawaan ganda 2. Okey. Kita tengok video. Kita tengok video ni, tak apa cikgu tunjukkan satu persatu, kita tengok macam mana pergerakan tu, cikgu akan explain lagi sekali supaya kita betul-betul faham. Okey. Okey, double fertilization ni dia berlaku pada tumbuhan berbunga sahaja. Okey, kalau tumbuhan lain yang tidak ada bunga dia tak berlaku lah yang ni. Okey. Dalam tumbuhan berbunga ni kalau kita tengok, ini adalah tumbuhan yang bisect ataupun hermaphrodite yang ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina pada satu bunga. Dia ada 2, nampak tak tu? Dia ada stamen dan dia ada carpel. Okey, kita tengok dekat ovari. Okey. Dekat ovari ini adalah satu sel induk megaspora. Satu sel induk megaspora yang bermitosis. Meiosis. Lupa dah. Trik. Okay. Satu sel megaspora dia meiosis. Ini meiosis 1 lah, baru jadi 2. Kemudian dia meiosis lagi sekali, membentuk meiosis 2 tu, dia akan bentuk 4 lah. Ini adalah 4 sel megaspora. Okay. 4 sel megaspora tadi, bukan semua 4 ni yang akan bermitosis, kan? 3 yang akan merosot. Dia akan degenerate, kemudian dia akan hilang. Satu saja yang tinggal, yang satu ni yang akan bermitosis sebanyak 3 kali. Sekarang ni ada 4 sel megaspora. Okay. 4 sel ni 3 akan merosot habis macam tu. Tinggal satu. Satu ini tadi yang dia akan bermitosis sebanyak 3 kali. Kali pertama dia mitosis, jadi berapa? Jadi 2. Itu kali pertama mitosis. Kali kedua bermitosis, jadi berapa? Setiap satu jadi 2 lah. Jadi 4 lah. Okey. Kali ketiga pula dia bermitosis. 4 ni dia akan pecah 2 jadi 8. Nampak? 3 kali mitosis. Okey. Kemudian ada 3 yang akan berbentuk sebagai kita panggil sebagai tadi? Sel antipodal yang bahagian atas tu. Yang itu dia akan bentuk sel antipodal. Okey. Kemudian satu di bawah tu dia akan berbentuk sel telur. Okey. 2 tu sel sinergit, bawah tu 2. Yang satu lagi tu adalah sel telur. Okay. Sel telur ni yang akan bersenyawa dengan gamet jantan. Okay.
Yang dua tengah tu, nukleus kutub pun akan bergabung dengan gamet jantan yang akan berbentuk tadi, apa nama ni kita panggil sebagai nukleus triploid. Okey. So kita tengok macam mana proses pendebungaan dan juga persenyawaan. Okey, mula-mula butir debunga tu, dalam satu butir debunga tadi ada dua nukleus. Satu nukleus penjana, satu nukleus tiup dalam satu butir debunga. Okey, nampak tak tu? Nukleus penjana yang warna merah tu, nukleus tiup yang warna putih. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Debunga akan dibawa ke stigma. Tak sama ada oleh serangga ke, mamalia ke, haiwan lain ataupun apa nama ni, angin, air sebagainya. Maksudnya dia akan bawa ke situ. Okey. Kemudian apa yang berlaku, nampak tak? Mula sekali nukleus tiup yang akan buat laluan, nampak tak? Nukleus tiup buat laluan, nukleus penjana ikut ke belakang. Nukleus penjana ikut ke belakang. Nama pun tiup, jadi dia yang akan buat tiup debunga. Nukleus tiup tadi tu. Okey. Kemudian bila on the way tu, nukleus penjana dia akan bermitosis, nampak tak? Jadi dua. Dia akan mitosis jadi dua apa nama ni, gamet jantan. Okey. Habis dah nukleus tiup. Satu gamet jantan dia akan pergi bersenyawa dengan sel telur. Okey. Settle yang tu, satu gamet jantan. Satu lagi gamet jantan dia akan pergi ke tengah tu, dia akan bergabung dengan nukleus kutub membentuk nukleus triploid ataupun 3N tadi tu. Nampak? Sebab tu dipanggil persenyawaan ganda dua. Satu, gamet jantan bersenyawa dengan sel telur. Satu lagi gamet jantan bergabung dengan nukleus kutub. N tambah N jadi 2N, jadi zygote diploid. N tambah 2N jadi 3N, iaitu nukleus triploid. Itu adalah persenyawaan ganda dua. Okey. Ada soalan setakat ni nak tanya sebelum kita masuk seterusnya? Tak ada soalan? Krik, 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 krik. Tak ada soalan lah. Seterusnya. Kita tengok perkembangan biji benih dan buah. Okey, bila dah berlaku tadi persenyawaan ganda dua, kita akan tengok pula macam mana pembentukan ataupun perkembangan biji benih dan buah tadi itu. Selepas dah berlaku persenyawaan, macam mana pembentukan dia? Okey. Bila dah berlaku persenyawaan ganda dua, zygote diploid. Zygote diploid tu dia akan, nampak tak tu? Dia akan bermitosis, zygote diploid dia bermitosis membentuk sel terminal, satu lagi sel basal, nampak tak tu dalam gambar rajah tu. Okey. Sel basal ni dia akan membentuk tangkai penggantung, nampak tak tu? Penggantung. Tangkai yang akan bagi lekat apa nama ni embrio ni dekat apa nama ni dekat apa kita kata ni biji benih ni lah. Okey, nampak dah tu, bergantung dia tu. Kemudian apa nama ni sel terminal ni dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk cotyledon, plumule dan juga radical. Nampak tak? Yang sel basal tadi dia akan membentuk pegantung. Okay, ini adalah perkembangan dari zygote diploid. Dari zygote diploid dia akan berkembang membentuk embrio. Embrio tu apa dia? Embrio tu adalah cotyledon, plumule dan radical. Itu adalah embrio dalam tumbuhan. Okey? 3N tadi tu, 3N tadi tu dia pergi mana? Tu endosperma tu. Apa dalam endosperma? Endosperma tadilah endosperma inilah yang terbentuk daripada nukleus triploid. 3N tadi jadi endosperm, 2N tadi jadi ni embrio. Nampak tak? Endosperm dari 3N, embrio jadi dari 2N. Okey? Jadi itu adalah perkembangan biji benih. Jadi itu adalah biji benih lah. Kalau sorry. Kita tengok buah pula. Nabi ni tengok buah pula. Dalam buah, macam mana buah terbentuk? Selepas persenyawaan tadi tu, ovari tadi dia akan menjadi buah. Ovari tadi menjadi buah. Jadi dinding ovari menjadi perikarpa buah. Jadi dia ada 3 lapisan karpa tu, exokarpa, mesokarpa dengan endokarpa. Jadi dinding ovari tadi dia akan menjadi perikarpa buah lah, kulit tu. Okey. Ovari tadi jadi buah. Yang 2N dengan 3N tu dekat mana? Dalam biji benih tu. 2N dengan 3N tadi dalam biji benih. Sebab 2N tadi itu adalah dia akan bentuk embrio.
3N tu dia akan membentuk endosperm. Endosperm dan juga embrio tadi tu berada di dalam biji benih. Okey. Sebabkan tadi pundi embrio dalam ovule. Ovule menjadi biji benih, nampak tak tu? Ovule tadi dia jadi biji benih. Pundi embrio tadi dalam ovule. Kemudian peduncle tu ialah tangkai tu lah. Tangkai yang memegang bunga tu dia akan jadi tangkai buah. Jadi itu ialah perkembangan biji benih dan juga perkembangan buah selepas proses persenyawaan ganda 2. Okey? Itu ialah dia punya pembentukan dia lah. Jadi selama ni yang kita makan buah tu, kita makan ovari ya. Kita makan ovari yang telah berkembang menjadi buah. Bukan kita makan ovari. Kalau tulis saya makan ovari, salah lah. Tapi saya, buah tadi tu adalah perkembangan daripada ovari bunga. Okey. Kalau kita makan apa nama ni buah nyok. Buah nyok tu yang tempurung kelapa tu dalam buah, okey, tempurung kelapa tu dia kira macam biji benih dah tu. Tempurung tu kira macam biji benih dia. Kemudian isi nyok tu adalah itulah endosperm. Itulah endosperm. So, selama ni yang kita makan isi nyok tu, itulah endosperm dia. Cuma dalam buah nyok ni dia punya ada endosperm yang bentuk dia isi nyok tu. Satu lagi ayak nyok tu. Ayak nyok tu pun endosperm tapi dia dalam bentuk cecair. Okey. Itu adalah makanan kepada biji benih, makanan kepada embrio buah nyok. Dekat mana embrio buah nyok? Selama ni makan nyok tapi tak tahu embrio kat mana. Kalau kita dekat bahagian nyok tu, kalau kita korek isi tu, kita tak nampak dia embrio dia kecil je. Dia dalam isi tu dia ada satu embrio kecil je. Memang sangat kecil. Sebab kita ambil nyok muda. Tapi kalau kita ambil nyok tua ni dia punya ayak dah tak ada dah. Dia punya isi dia pun dia makin mengecut sikit. Sebab apa? Sebab masa ni embrio di dalam buah nyok ni dia dah gunakan makanan ataupun nutrien dalam endosperm tu untuk menjadi pokok nyok. Sebab tu kalau lagi tua buah nyok tu kita akan nampak satu benda bulat putih tu. Apa nama, jarang dah jadi jarang makan. Dulu kecil-kecil suka makan benda tu. Orang panggil apa? Pulak nyok. Pulak nyok tu kumbui nyok. Pulak nyok tu dalam batang kan. Tu pulak. Ni kumbui nyok orang panggil. Hak bulat tu. Hak bulat tu dia macam span. Kalau kita makan yang sedap tu kumbui nyok. Kumbui nyok tu bukan endosperm. Dia bukan endosperm. Kumbui nyok tu bukan endosperm. Kumbui nyok tu dia bukan embrio. Dia jadi besar macam tu sebab dia nak serap endosperm tu. Dia nak serap makanan dalam endosperm untuk digunakan kepada embrio pokok nyok. Sebab tu bila adanya kumbui nyok tu, orang lain sebut kumbui pening kan, tanya pilih apa. Kumbui, bila ada kumbui nyok tu, dia akan menyerap nutrien dari endosperm, sama ada ayak nyok tadi dengan isi nyok. Sebab tu dia kumbui tu dia besar. Makin besar kumbui nyok tu, makin kurang ayak nyok dan juga isi nyok. Sebab dia serap untuk digunakan kepada embrio buah nyok. Okey? Okey. Jarang makan benda tu, tapi sedap, dia macam span sikit. Makan sedapnya span. Seronok makan makanan embrio tumbuhan. Kesian embrio dia tak boleh nak hidup. Kita pergi rampah dan duduk dalam perut ibu, ambil makanan yang ibu makan, ambil pula makanan tumbuhan-tumbuhan lain, makan pula endosperm. Kesian pokok tu noh. Okey. Seterusnya, kita akan tengok soalan SPM dan juga cadangan jawapan, kita akan bincang. Okey. Jadi soalan ni cikgu akan paparkan dekat skrin, kemudian cuba jawab dan kita akan cuba bincang kita punya dia punya jawapan lah. Okey. Jangan takut nak jawab, kita akan bincang, kita akan cari jawapan terbaik. Sebab tu dalam tajuk ni cikgu tulis soalan dan cadangan jawapan. Cikgu tidak pasti jawapan yang sebenar tu macam mana, tak pasti. Sebab ini adalah soalan SPM sebenar. Cikgu tak tahu kamera dia macam mana, tak tahu. Jadi sebab tu kita letakkan cadangan jawapan dan kita cuba bincang adakah cadangan jawapan ini menjawab kehendak soalan. Okey. Disebabkan bab 6 ni dah jadi satu bab. Dulu dia jadi topik saja. Sekarang dia jadi bab 6. Memang kita sangat takut lah bila dia masuk dalam soalan. Satu soalan tu cerita tentang cerita tentang
pembentukan embrio saja. Pembentukan butir bunga saja contohnya. Ataupun satu soalan tu dia contoh tentang persenyawaan ganda dua saja. Ataupun satu soalan tu dia contoh tentang perkembangan biji benih saja. Dia keluar pula contoh-contoh soalan ni. Mana tahu kod lah SPM 21 dia keluar tentang buah nyok tadi tu. Tak gaul kepala kan. Cikgu tahu buah nyok buah lain tak tahulah. Tak kena tengok jugalah buah lain tu macam mana kan. Tapi poin dia yang tu lah. Poin dia yang tu. Biji benih itu dia berkembang dari ovule. Dalam ovule tadi yang ada persenyawaan ganda dua tu. Yang dia bentuk 2N dan 3N. Yang isi buah itu adalah ovari. Isi buah itu adalah ovari. Okey. Macam kita makan jagung lah. Jagung. Bila kita makan jagung, satu tongkoi jagung tu, bila kita ambil satu isi dia tu, kita makan jagung, dapat jagung rebus ke bakar terus makan kan. Kalau orang yang suka, kalau ada jenis orang suka dia cabut satu. Satu makan. Yang ni tak tahu lah jenis OCD ke apa tak tahu, dia cermat. Kan? Makan je lah, tokok je lah macam tu kan. Tapi nak cerita ni, kalau kita cabut satu-satu tu jagung, cabut satu-satu tu, dekat satu, kita panggil apa? Satu biji jagung lah, satu biji yang tu tongkoi kan, satu biji jagung tu, kita akan nampak dua kawasan, satu warna kuning, satu warna putih. Satu warna kuning, satu warna putih. Yang warna putih itulah embrio dia. Yang akan jadi anak pokok nanti. Yang warna kuning itulah makanan kepada embrio ataupun endosperm itulah. Ataupun cotyledon tu. Dia makanan kepada embrio. Okey. Jadi jagung ni bukan kata endosperm dia kita makan, dengan embrio dia pun kita balah kan. Tu yang sedap tu. Okey, kita tengok soalan. Ni soalan SPM 2019 kalau tak silap. Okey. Kita tengok soalan dia Rajah 4.2 menunjukkan proses pembentukan biji benih dalam sejenis kacang. Cikgu ulang soalan, mungkin tak nampak jelas sebab dia tulisan kecil. Rajah 4.2 menunjukkan proses pembentukan biji benih dalam sejenis kacang. Okey. Dalam gambar rajah tu dia ada bunga, dia ada stil, dia pundi embrio, ada nukleus kutub, ada sel telur, ada gamet jantan, ada buah. Dia buat gambar rajah macam tu dan labelkan macam tu. Okey. Jadi kita dapat tangkap bahawa dalam gambar rajah ni ada 3 ovule dan buah tu ada 3 biji dalam tu. Biji dia ada 3. Okey. Kita dapat tangkap. Kemudian dia ada stil, kemudian ada bunga. Dalam gambar rajah tu dia ada satu saja tube de bunga yang sampai ke pundi embrio, lagi 2 lagi de bunga tu, lagi 2 lagi de bunga tadi tu dia on the way untuk mensenyawakan baki lagi 2 pundi embrio bawah tu. Okey. Itu ialah stimulus yang diberikan dalam soalan. Okey. So kita dapat tangkap ini adalah tajuk persenyawaan ganda 2. Persenyawaan ganda 2. Kita tengok soalan. Soalan dia, terangkan apa yang berlaku apabila kedua-dua gamet jantan menembusi ke dalam pundi embrio. 3 markah. Cikgu ulang soalan. Terangkan apa yang berlaku apabila kedua-dua gamet jantan menembusi ke dalam pundi embrio. Jadi bila gamet jantan tadi masuk saja dalam pundi embrio, apa yang berlaku? Terangkan. So ada 3 markah. Maksudnya ada 3 poin lah. Ataupun 3 isi. Cuba jawab. Cuba tulis di ruangan komen dalam Google Meet ataupun cuba tulis dalam grup tips belajar SPM. Okay? Cuba nak tengok. Haikal. Gamet jantan pertama senyawakan sel telur untuk menghasilkan zygote diploid. Gamet jantan kedua bercantum dengan nukleus kutub menghasilkan tisu endosperma triploid. Dia Haikal ni makan apa ni? Kan? Dia jawab tepat tu. Orang lain tak ada nak jawab lagi, dia jawab dah. Tepatlah tu. Okey. Iaitu jawapan dia adalah yang ni lah. Satu gamet jantan akan bersenyawa dengan sel telur. Satu gamet jantan akan bersenyawa dengan sel telur.
Tapi Haikal tulis gamet jantan pertama senyawakan setelur. Boleh, tak ada masalah. Asalkan ayat itu menunjukkan ada dua gamet jantan tadi. Satu tu senyawa dengan setelur. Satu lagi bergabung dengan nukleus kutub. Buatlah sama ada kita nak kata satu gamet jantan ataupun nak kata gamet jantan pertama terpulang. Okey? Asalkan difahamilah. Maksudnya dua gamet jantan tu, satu senyawa dengan satu lagi, satu senyawa dengan setelur, satu lagi senyawa dengan bergabung dengan nukleus kutub. Okey. Satu gamet jantan bersenyawa dengan setelur membentuk zygote diploid. Ya. Betul? Habis dah ayat yang pertama. Okey, yang kedua, satu lagi gamet jantan akan bergabung dengan dua nukleus kutub membentuk nukleus endosperm yang triploid. Nampak tak? Okey. Macam mana pembakaran kat sini? Okey. Pembakaran dia adalah satu gamet jantan bersenyawa dengan sel telur, satu markah. Satu gamet jantan bersenyawa dengan sel telur, satu markah. Membentuk zygote diploid. Markah yang kedua. Yang bergabung, satu bab. Dibentuk apa pula? Itu satu bab. Jadi bukan satu bab, bab dua, bab tiga, bukan. Maksud cikgu bab ni ialah satu perkara. Orang sebut satu bab dia bagi faham lah kan. Bukanlah kata, ini masuk bab baru kan? Dah bukan bab baru, bukan bab baru. Maksudnya yang bila kita cerita tentang gamet jantan bersenyawa, itu satu isu, satu perkara, satu markah. Dia membentuk apa? Itu markah yang kedua. Itu maksudnya lah. Bukan bab berlainan. Kita masih lagi bab 6. Okey. Satu lagi gamet jantan akan bergabung dengan dua nukleus kutub. Markah yang ketiga. Membentuk nukleus endosperma yang triploid. Ini yang keempat. Tetapi masih lagi maksimum 3 markah sahajalah. Tak boleh 4 markah sebab 3 markah maksimum. Jadi 4 jawapan tadi tu memberikan 3 markah maksimum. Macam itulah dalam SPM. Bila soalan dibagi markah, kita cuba jawab lebih sikit point. Supaya bila kita jawab, kalau 3 markah kita jawab 4 point dengan harapan kalau salah satu silap, ialah kadang-kadang kecuaian. Kita sebenarnya tak boleh buat silap dalam peperiksaan. Kesilapan itu berlaku biasanya kecuaian. Contoh kecuaian. Katakan dia tulis satu gamet jantan bersenyawa dengan sel telur membentuk zygote triploid. Dia tulis zygote betul dah. Zygote tu betul dah, tapi dia tulis zygote triploid. Sudah. Dia tulis zygote triploid, dia menyebabkan salah. Tak dapat markah untuk zygote tu. Jadi dia dapat salah itu. Kemudian dia buat ayat kedua, satu lagi gamet jantan akan bergabung dengan dua nukleus kutub membentuk nukleus endosperma yang triploid. Dia sebut triploid betul pula ni. Jadi poin yang pertama betul, poin yang kedua salah. Poin yang ketiga betul, poin yang keempat betul. Masih dapat markah penuh 3 markah. Sebab itu dianjurkan supaya bila markah soalan tu 3 markah, jawab poin yang lebih. Tapi poin yang menjawab soalan lah. Janganlah kita cuba masukkan semua jawapan yang kita rasa kena nak jawab, tapi tak menjawab soalan, tak dapat markah juga. Okey, itu kena faham lah. Okey, habis untuk soalan yang tu. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan SPM juga, soalan D. Dia sambungan daripada soalan tadi tu. Okey. Dalam soalan ni tulis, Rajah 4.3 menunjukkan proses pendebungaan oleh suatu organisme untuk menghasilkan buah di sebuah kebun. Suatu bencana telah berlaku di kebun itu dan menyebabkan populasi lebah berkurang dengan mendadak. Okey. Cikgu ulang lagi sekali soalan. Rajah 4.3 menunjukkan proses pendebungaan oleh suatu organisme. Maksudnya, ingat balik apa tu proses pendebungaan. Tengok balik apa organisme tu. Okay. Untuk menghasilkan buah di sebuah kebun. Okay, dapat tangkap dah tu. Suatu bencana telah berlaku di kebun itu. Ada bencana berlaku. Dan menyebabkan populasi lebah berkurang dengan mendadak. Nampak tak? Dia create satu situasi. Dia buat satu situasi di mana tiba-tiba ada bencana berlaku dan kesan bencana itu populasi lebah ni dia berkurang dengan mendadak. Bila dia tulis, kalau dia kata populasi lebah berkurang, itu biasalah. Lebah bukannya hidup selama-lamanya kan? Bukan abadan abada dah. Lebah akan mati juga.
Tapi dalam kes ni dia kata kurang dengan mendadak. Nampak? Dia letak perkataan mendadak tu ada sebab. Dia bukan simply letak, tak apalah letak misalnya. Dalam bahasa Inggeris pun letak rapidly, nampak? Dia nak tunjukkan kata situasi ini serius. Situasi ini serius sehingga mengurangkan bilangan lebah. Dia nak wujudkan situasi tu. Bila tengok stimulus tu kita dapat tangkap dah. Dia nak tanya apa? Tak tengok soalan lagi tu. Baru tengok stimulus. Okay? Bila dia buat situasi tu, kita dapat tangkap bahawa lepas berlakunya bencana ni, lebah tidak mampu lagi untuk menjadi ejen pendebungaan yang baik. Dekat kebun tu lah, kat kebun tu. Sebabkan lebah dia kurang dengan mendadak. Okey. Jadi dalam gambar tu dia buat gambar lebah dan bunga dia tu ada stigma, ada ovari dan juga inilah biasalah bunga tu. Okey. Tengok soalan. Soalan dia, terangkan bagaimana pekebun itu boleh mengatasi masalah pendebungaan tersebut untuk memastikan tanamannya menghasilkan buah. Sekali lagi cikgu ulang soalan. Terangkan bagaimana pekebun itu boleh mengatasi masalah pendebungaan tersebut untuk memastikan tanamannya menghasilkan buah. 3 markah. Dia. Soalan kata bagaimana pekebun itu mengatasi masalah pendebungaan. Sekarang ni ada masalah pendebungaan disebabkan lebah yang kurang dengan mendadak. Macam mana pekebun ni nak mengatasi masalah pendebungaan ni? Kenapa nak mengatasi masalah ni? Sebab nak pastikan tanaman kebun ni menghasilkan buah. Bila lebah kurang, buah akan kurang. Macam mana pekebun ni nak selesaikan? Macam mana pekebun nak selesaikan masalah pendebungaan ini? Cuba jawab. Cuba tulis di sama ada di dalam Google Meet ataupun dalam grup tips belajar SPM. Okay, Nurul Anis Sofia. To overcome the problem, the farmer can manually use a paintbrush to collect pollen grains from the anther of the plants, produce pollen grains. Kenapa buat kurungan? Apa cikgu baca dulu. After collecting the pollen grains, the farmer can then brush this into the stigma of the flower. The fertilization process can then occur to produce fruits. Okay, cikgu ulang lagi sekali jawapan Anis Sofia. Tak, cikgu copy soalan ni. Cikgu copy soalan ni, cikgu letak jawapan ni cikgu letak dalam grup tips belajar SPM bagi mereka yang tak dapat masuk Google Meet yang terpaksa tengok melalui live stream tu. Okay. Jadi to overcome the problem, the farmer can manually use a paintbrush to collect pollen grains from the anther of the plant. Kemudian dalam kurungan produce pollen grain. Dalam jawapan peperiksaan, jangan sesekali meletakkan kurungan. Jangan buat kurungan. Sebab apa tak boleh buat? Kurungan ni dia membawa simbol sesuatu kepada pemeriksa. Kita buat kurungan tak boleh. Jangan buat itu. Tulis ayat. Jangan buat kurungan, jangan buat stroke ataupun slash. Jangan buat. Itu simbol-simbol yang boleh dikatakan pantang lah, pantang. Jangan buat dalam peperiksaan. Sebab dia punya okey. Cikgu tak kata salah, Anis Sofia maksud cikgu kat sini ialah dia membawa maksud yang lain dalam skema jawapan. Macam tu. Jadi kita jangan buat. Better kita letak perkataan, contohnya kita explain, contohnya kita tambah perkataan which is bla 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 bla. Kita buat example bla bla bla. Biasanya kalau kita nak buat kurungan ni, kita nak buat contoh kan. Kita better buat ayat. Okey. Tapi cikgu fahamlah apa yang Anis Sofia masukkan ni betul. Jawapan tu betul. Iaitu overcome the problem, the farmer can manually use a paintbrush to collect pollen grain, itu satu. Use paintbrush to collect pollen grain, itu satu. Kemudian yang kedua, from anther of the plant. Okay. From anther of the plant, kemudian dia macam sangkut sikit. Dia macam terbenti. Sebab dia kata collect pollen grain. Betul lah, betul. Sorry. Cikgu dia baca transfer pollen grain from anther, kita tekan tu, sorry.
Betul lah, collect pollen grain from the anther of the plant, betul. Kemudian after collecting the pollen grain, the farmer can then brush this into the stigma of the flower, betul. Itu yang kedua. Pertama, dia collect pollen grain, betul. Yang kedua, farmer can then brush this into the stigma of the flower, betul. Kemudian, the fertilization process then can occur to produce fruit. Okey. Yang ini betul. Cuma pada pendapat cikgu, better kita letak double fertilization can occur. Double fertilization process can occur. Itu. Jangan letak fertilization saja. Letak double fertilization, dia lebih tepat menggambarkan persenyawaan dalam tumbuhan. Okey? Okey. Jadi betul dah tu jawapan ni, Sofia, betul. Okay. Ada jawapan lain dalam ni. Ada. Terengganu panggil tumbungnya, betul. Tumbung pun panggil kumboy pun panggil. Kumboy nyok. Tu Terengganu panggil tumbungnya. Okey. Jawapan dia. Ini jawapan cikgu bagi yang ringkas. Terangkan bagaimana pekebun itu boleh mengatasi masalah pendebungaan tersebut untuk memastikan tanamannya menghasilkan buah. Menggunakan tenaga manusia. Sebab biasanya lebah. Sekarang ni menggunakan tenaga manusia. Okey. Macam mana nak buat? Pekebun mengetuk bunga untuk memindahkan dia bunga dari anther ke stigma. Dia pergi kat bunga tu, dia ketuk. Satu-satu bunga. Ketuk. Tap. Tepi bunga ni. Tap. Boleh. Tidak ada masalah. Ketuk. Pasal apa boleh ketuk? Sebab dalam gambar rajah tu, stamen dan carpel pada satu bunga. Dalam satu bunga bisect, bunga hermaphrodite ni. Dalam satu bunga ada kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina. Dalam satu bunga. Jadi dia dekat sangat. Dia bunga dengan stigma tu dekat sangat. Boleh juga guna berus, macam Ani Sofia kata, betul. Kadang-kadang orang guna berus, kadang-kadang orang guna cotton bud. Kan? Boleh juga, tak ada masalah. Tapi biasanya penggunaan itu untuk bunga yang unisex. Sebab apa? Sebab kita nak ambil dekat bunga jantan, nak pi dekat bunga betina, nak pindahkan bunga betina. Biasanya bunga unisex yang jadi masalah untuk pendebungaan. Tapi kalau yang bunga yang ada kedua-duanya ini, kita ketuk pun dah boleh dah. Sebab kita nak pindahkan tu. Okey? Jadi jawapan yang kalau jawapan kata kalau gunakan paintbrush tadi tu pun betul, jawapan mengetuk bunga tadi pun betul juga. Okey? Tapi kat situ cikgu lengkapkan ayat, pekebun mengetuk bunga untuk apa? Mengetuk bunga tu memindahkan dia bunga dari anther ke stigma. Sebab dalam gambar rajah memang dilukiskan dilukiskan stamen itu berada bersama-sama dengan carpel pada satu bunga. Kalau soalan SPM, dia asingkan bunga tadi tu. Bunga tadi hanya ada stigma, hanya ada carpel saja. Ada stigma, ada stil, ada ovary. Tak lukis pun filament, tak lukis pun anther. Itu jaga-jaga. Tak boleh guna ayat ni. Yang kata mengetuk bunga tak boleh guna. Sebab apa? Sebab itu ialah bunga unisex. Okey, bunga yang ada satu saja jantan, satu lagi betina, dia ada pada bunga yang asing. Okey. Yang kedua, kalau kita nak jawab yang kedua, boleh juga menggunakan kipas. Ambil kipas, talar kat bunga tu. Talar kat pokok tu. Yang ada bunga tu, talar kat bunga tu. Kenapa? Sebab angin yang kuat daripada kipas dapat memindahkan dia bunga dari anther ke stigma. Boleh juga. Tadi guna tenaga manusia. Sekarang ni guna teknologi. Guna kipas ke, guna drone ke, guna apa lagi. Okey. Apa-apalah yang berkaitan dengan soalan ni. Boleh digunakan. Okey. Jadi macam mana jawapan dia? Cadangan jawapan dia adalah menggunakan tenaga manusia, betul? Betul, menggunakan tenaga manusia disebabkan kurangnya lebah tadi itu. Pekebun mengetuk bunga. Diketuk bunga. Pekebun mengetuk bunga. Pekebun menggunakan berus. Pekebun menggunakan cotton bud. Apa saja itu sama juga dia punya rubrik dia, satu markah itu.
untuk memindahkan dia bunga dari enter ke stigma. Ini tujuan dia. Kenapa perlu buat sebegitu? Sebab untuk kita pindahkan dia bunga tadi dari enter ke stigma. Sebab dalam gambar rajah tadi, bunga itu, satu bunga tu ada kedua-dua organ pembiakan. Yang seterusnya menggunakan kipas, boleh? Nak gunakan kipas, boleh? Angin kuat daripada kipas dapat memindahkan, angin kuat daripada kipas. Betul? Angin kuat tadi yang ada dalam kipas tu. Kita guna kipas satu. Angin kuat daripada kipas tu buat apa? Memindahkan dia bunga dari enter ke stigma. Tak dapat markah lah yang tu. Sebab kita dah ulang jawapan. Dekat atas tu kita dah kata untuk memindahkan dia bunga dari enter ke stigma. Kemudian bawah tu pun kita ulang lagi sekali untuk memindahkan, dapat memindahkan dia bunga dari enter ke stigma. Itu tak ada markah. Tidak ada markah sebab kita telah mengulangi jawapan yang di atas. Repeat dah 10 kali sekalipun, jawapan dia tetap satu saja markah untuk ayat tu lah. Jangan repeat jawapan yang sama. Tapi kat sini pun dah ada 5 poin kat situ. 5 poin untuk 3 markah. Okey. Ada satu jawapan daripada dalam grup tips biologi STM. Menanam lebih banyak tumbuhan bisect di mana tidak memerlukan serangga sebagai serangga pembawa. Oleh itu, pendembungaan ganda dua dapat berlaku. Okey. Ini cikgu copy pula dari grup Telegram ke Google Meet bagi boleh baca. Sebabkan kita dah terpisah. Kita terpisah tapi masih lagi bersatu. Apa nama ni, masih lagi apa orang kata sehati lah jiwa, sehati jiwa. Okey, menanam lebih banyak tumbuhan bisect di mana tidak memerlukan serangga sebagai serangga pembawa. Oleh itu pendembungaan ganda dua dapat berlaku. Dalam soalan ni, okey, jawapan ni macam betul. Tapi cikgu tak pasti. Cikgu tak pasti skema jawapan macam mana, cikgu tak pasti. Ini cikgu tak pasti sebab skema soalan SPM dia lain sikit kadang-kadang. Cikgu tak pasti. Cuma bila soalan dia create situasi, kita kena membayangkan situasi itu. Pekebun ni tiba-tiba ada bencana. Pekebun ni dia ada, maksudnya dah musim bunga dah. Patutnya dah ada buah dah. Buah tu sama ada dia nak makan ataupun dia nak jual. Okey. Itu kita boleh faham situasi pekebun. Tiba-tiba berlaku bencana sehingga menyebabkan lebah tadi tu dekat kebun dia berkurang dengan mendadak. Bila berkurang mendadak, kesan dia adalah sama ada buah dekat pekebun ni tak jadi ataupun dia jadi tapi terlalu sedikit. Dia sama ada persoalan nak jual ataupun makan tu persoalan nombor 2. Tapi poin dia itu, masalah dia itu. Masalah dia buah dia tak akan terbentuk. Sama ada tak terbentuk langsung ataupun terbentuk tapi sikit. Okey. Bila kita buat cadangan, kita kata okey, kalau macam tu, kita tanamlah lagi banyak tumbuhan bisect yang mana tak memerlukan serangga. Dalam gambar rajah ni memang tumbuhan tu bisect dah. Sebab dalam bunga tu dia lukis dua-dua tu. Nampak tak? Memang tumbuhan tu bisect dah. Cuma persoalan yang ditimbulkan kat sini, macam mana nak buat? Macam mana nak buat supaya masalah ini boleh berlaku? Masalah apa? Dia bukan masalah lebah kurang tak. Masalah pendembungaan. Tengok balik soalan dia. Terangkan bagaimana pekebun itu boleh mengatasi masalah pendembungaan. Sebelum ni pekebun ni boleh relax, goyang kaki. Sebab apa? Lebah tolong buat kerja. Dia tak banyak gaji lebah pun. Lebah tolong mendembungakan dia punya bunga untuk jadi buah. Tiba-tiba lebah berkurangan secara mendadak. So macam mana nak atasi masalah pendembungaan ni? Kalau kita tanam pokok, lebih banyak pokok, dia tak mengatasi masalah. Sekarang masalah tengah ada. Jadi macam mana nak atasi tu? Jadi soalan ni dia tanya ni, dia dah rigidkan supaya kita jawab macam ni. Sama ada guna tenaga manusia, sama ada guna berus, sama ada guna cotton bud, sama ada guna kipas, sama ada guna drone. Apa sahaja jawapan yang logik di mana kita nak pindahkan dia bunga dari enter ke stigma tanpa menggunakan lebah. Kalau kita kata tabur gula pada bunga untuk menarik perhatian semut, itu tak boleh. Walaupun nampak macam logik juga, tak boleh. Tabur gula pada bunga. Bunga tu mati terus. Sebab apa? Sebab dia jadi plasmolisis.
Sebab letak gula pada bunga, tak pernah dia buat dia orang. Jangan buat macam tu. Tak boleh, tak boleh. Jadi soalan ni pun dia sebenarnya dia tak, cara dia tanya tu dia nak apa namanya, dia nak salurkan kita supaya jawab macam ni. Jadi secara logiknya betul lah, kalau tanam banyak tumbuhan bisek memang dia boleh mengatasi masalah ni. Tapi sekarang ni situasi masalah sekarang ni berlaku ni, takkan kita nak okey, lebah dah berkurangan, ada masa perbungaan, okey kita tanam pokok, tak menyelesaikan masalah. Jadi kita kena realistik dengan soalan. Okey? Kita apa tak ada masalah. Kita belajar dan itu komen cikgu lah, itu komen cikgu. Dan kita harapkan apa nama ni, dalam peperiksaan nanti kita boleh berfikiran sebegini. Kita boleh berfikiran sebegini, kita rasa macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana nak jawab soalan ni? Okey? Okey, ada lagi ke soalan? Tak ada dah. Jadi itu adalah jawapan dia. Okey, kita tengok soalan yang terakhir untuk malam ini. InsyaAllah. Ini adalah soalan esei. Tadi kita tengok soalan struktur, sekarang kita tengok soalan esei. Dalam soalan esei ni, yang ni 2018 kalau tak silap cikgu, 2018. Okey. Soalan dia, bunga adalah organ pembiakan bagi tumbuhan. Proses persenyawaan berlaku di dalam ovul untuk membentuk buah. Buah ialah ovari yang telah masak pada bunga. So dalam gambar tu dia lukis bunga, dia lukis persenyawaan ganda dua, kemudian dia lukis buah. Dekat bunga tu dia lukis lebah, stigma, enter, ovari. Dekat persenyawaan ganda dua tu dia lukis lebah, butir dia bunga, tiup dia bunga, gamet jantan, nukleus tiup. Lagi dia lukis buah. Buah apa tu? Buah pelam. Macam buah pelam, tak pelam tu kan. Okey. Raja 8.2 menunjukkan proses sekuntum bunga berubah menjadi buah. Okey. Soalan dia, berdasarkan Rajah 8.2, terangkan bagaimana buah terbentuk dari sekuntum bunga. 10 markah. Cikgu ulang soalan. Berdasarkan Rajah 8.2, terangkan bagaimana buah terbentuk dari sekuntum bunga. 10 markah. 10 markah, 10 poin, 10 isi. Itu dia punya panjang nak cerita sebab ini adalah soalan esei. Memang soalan esei memang markah dia banyak sebab dia aras tinggi. Itu kita kena ingat, bila markah banyak tu biasanya memang soalan aras tinggi lah. Soalan aras rendah dia markah sikit. Kemudian soalan dia, terangkan bagaimana buah terbentuk dari sekuntum bunga. Kita kena cerita daripada bunga tu apa yang berlaku permulaan, kemudian apa yang berlaku yang kedua, kemudian ketiga seterusnya sampailah dia membentuk buah. Kena ada sekurang-kurangnya 10 poin. Dia punya banyak 10 poin. Macam mana nak jawab? Kita nak jawab satu persatu tu susah lah. Jadi tak apa, cikgu akan guide satu persatu. Cikgu akan guide satu persatu. Daripada bunga, apa perkara pertama yang berlaku? Cuba tulis di ruangan komen. Benda pertama yang berlaku sebelum kita nak cerita keseluruhan ni, yang daripada bunga jadi buah. Benda pertama yang berlaku apa benda? Step first. Ini kita nak tengok rubrik, kemudian kita nak tengok macam mana kita nak huraikan rubrik tu menjadi jawapan kita. Sufian jawab, ovul berkembang menjadi biji benih di dalam buah. Itu dah masuk tengah dah tu. First kali kita tengok step by step. Dalam bio ni bila kita jawab, kita kena ada flow, kena ada apa nama ni, macam storytelling. Dia sebenarnya kalau yang betulnya kita panggil istilah cause and effect, sebab dan akibat. Dia sebab yang pertama dulu. Sebab yang pertama akan mewujudkan akibat yang pertama. Akibat yang pertama ni dia akan jadi sebab yang kedua untuk mewujudkan akibat yang kedua. Akibat yang kedua ni akan menjadi sebab yang ketiga untuk mewujudkan akibat yang ke mana ni? 4 macam tu. Yang pertama sekali, benda apa yang berlaku? Sebut satu perkataan pun boleh. Satu perkataan je. Benda apa yang berlaku? Permulaan. Permulaan tu, enter menghasilkan debunga. Betul? Enter menghasilkan debunga, betul? Betul? Enter menghasilkan debunga itu betul. Tapi itu belum lagi masuk dalam markah. Sebab dia starting dia dekat mana? Starting dekat mana? Irfan jawab, sel megaspora bermeiosis menjadi tetrad. Jawapan Irfan tu, itu ialah macam mana dia nak membentuk, itu ialah macam mana dia nak membentuk debunga tu. Bukan megaspora Irfan, dia adalah mikrospora. Mikrospora untuk debunga, megaspora tadi untuk pundi embrio yang betina tadi. Zygote membagi secara mitosis membentuk 2 sel. Nampak tak? Cerita tentang stamen dan carpel. Lagi jawapan lain?
Pendebungaan. Yes. Terima kasih Elhan dan juga Irdina. Butir bunga dipindahkan ke stigma ke bunga, pendebungaan, betul. Pertama sekali kita cerita tentang pendebungaan. Itu step yang pertama. Pendebungaan dulu. Pendebungaan berlaku di mana apa? Butir bunga dipindahkan ke stigma bunga oleh ejen pendebungaan seperti serangga, udara, air ataupun mamalia dan sebagainya. Seperti itu nak tulis tak apa, tak mau tulis tak apa. Jadi dalam poin pendebungaan tu, bila kita kata proses pendebungaan berlaku, pendebungaan itu satu markah. Sebab dalam soalan tak ada perkataan pendebungaan. Kan? Nampak tak? Satu markah dah. Kemudian kita kata proses pendebungaan berlaku di mana butir bunga dipindahkan dari enter ke stigma. Dua markah untuk pendebungaan. Satu ialah pendebungaan, yang kedua adalah butir bunga dipindahkan dari enter ke stigma. Itu poin dia. Soalan ni dia nak kata macam mana satu bunga jadi buah. Jadi kita tak perlu detailkan bagaimana butir bunga terbentuk. Bagaimana pundi embrio terbentuk. Tak perlu detailkan yang tu. Dia punya soalan sangat jelas. Dia kata bagaimana satu bunga nak jadi buah. Jadi sebenarnya soalan tadi dah spesifikkan kepada pendebungaan dan persenyawaan. Sekarang ni kita nak ceritakan tentang pendebungaan dan persenyawaan sahaja. Okay? Jadi yang tu kita kena clear. Itu soalan dia memang macam tu. Dia kata macam mana daripada satu bunga jadi buah. Tak perlu cerita sampai macam mana pembentukan butir bunga. Tak perlu cerita bagaimana pembentukan pundi embrio. Tak perlu macam tu. Jadi pendebungaan tadi dah dapat dua markah. Pertama kita kata proses pendebungaan. Yang kedua kita explain. Butir bunga dipindahkan dari enter ke stigma. Yang kedua apa yang berlaku? Daripada pendebungaan, kemudian kedua apa yang berlaku? Step yang kedua. Step yang kedua. Kita tinggal 3 minit je. Tak apa. Cikgu cuba cepatkan. Sebab ni soalan last. Satu persatu kita akan tengok. Yang kedua, percambahan butir bunga. Bila butir bunga melekat pada stigma tadi tu, dia akan berlaku percambahan butir bunga. Disebabkan ada larutan gula dekat stigma, bila butir bunga melekat pada stigma, dia akan berlaku percambahan butir bunga. Apa yang berlaku percambahan butir bunga ni? Nukleus tiub akan menghasilkan tiub bunga. Tapi dalam poin ni, yang tu dah masuk poin ketiga lah. Poin ini nak tunjukkan kata percambahan butir bunga berlaku disebabkan ada larutan gula pada stigma. Larutan gula inilah yang merangsang percambahan butir bunga. Apa maksud percambahan butir bunga ni? Dalam butir bunga tadi dia ada dua nukleus. Nukleus tiub dengan nukleus penjana. Bila berlaku percambahan, dia dah ready nak keluar daripada butir bunga, nak masuk lalu daripada stigma pergi ke stil sampai ke pundi embrio. Okey? Okey. Kemudian yang ketiga, berlakunya pembentukan tiub bunga. Di sini kita akan cerita tentang nukleus tiub. Nukleus tiub akan merembeskan enzim hidrolisis yang akan mencernakan stil dan membentuk tiub bunga dari stigma ke pundi embrio. Dah dapat markah dah. Markah tentang apa? Markah tentang bagaimana dia nak pergi ke pundi embrio. Siapa yang bawa pi? Nukleus tiub. Macam mana dia bawa pi? Nukleus tiub merembeskan enzim hidrolisis yang mencernakan stil untuk buat laluan. Laluan tu nama apa? Tiub bunga. Itu step yang ketiga. Kemudian apa yang berlaku? Pergerakan nukleus tiub. Nukleus tiub akan bergerak dari stigma ke pundi embrio. Dia buat laluan satu hal. Pergerakan dia tu daripada stigma kepada stil kepada ke pundi embrio. Jadi pergerakan kita cerita. Dari mana ke mana? Itu dah masuk markah keempat dah tu. Okay. Pembentukan tiub bunga tu, tiub bunga tadi dibentuk dari enzim hidrolisis yang dirembeskan oleh nukleus tiub. Kemudian pembentukan gamet jantan. Nukleus penjana tadi tu yang duk ikut kat belakang tu, kan? Sebabkan nukleus tiub tak nampak dia buat apa kat belakang, nukleus penjana buat kerja lain. Buat kerja apa? Dia bermitosis. Nukleus tiub duduk depan buat tiub bunga. Nukleus penjana yang dekat belakang ni, dia akan bermitosis membentuk dua
gamet jantan. Okey, itu adalah markah yang ke-6 sebenarnya. Sebab tadi pendebungan tu 2 markah dah. Kan? Pendebungan tadi kita dah dapat 2 markah. 2, 3, 4, 5, 6. Dah 6 dah. Pembentukan gamet jantan. Melalui proses mitosis. Kena nyatakan proses tu. Kemudian penembusan pundi embrio. Bila nukleus tube sampai ke pundi embrio, apa jadi? Nukleus tube merosot. Nukleus tube akan merosot. Bila nukleus tube merosot, apa jadi? Gamet jantan akan memasuki pundi embrio. Gamet jantan akan memasuki pundi embrio. So apa yang berlaku bila gamet jantan masuk dalam pundi embrio? Persenyawaan ganda 2. Ini poin seterusnya. Satu gamet jantan akan bersenyawa dengan sel telur. Satu lagi gamet jantan akan bergabung dengan nukleus kutub. Itu kita cerita tentang persenyawaan ganda 2. Proses ini dinamakan persenyawaan ganda 2. Dapat markah tu. Satu kita kata dia bergabung dengan sel telur. Satu lagi kita kata dia bergabung dengan nukleus kutub. Proses ini dinamakan persenyawaan ganda 2. 3 markah untuk persenyawaan ganda 2. Markah nama proses persenyawaan ganda 2. Markah yang kedua ialah satu gamet jantan dengan satu sel telur. Markah yang ketiga ialah satu gamet jantan dengan 2 nukleus kutub. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah 10 dah. Tak habis lagi jawab. Dah 10 dah. Tak apa, kita jawab dulu. Pembentukan zygote dan nukleus. Tadi bila jadi 2N tadi tu, kita sebut pula. Apa nama ni, tadi kita kata apa? Satu gamet jantan bersenyawa dengan sel telur. Membentuk zygote diploid. Membentuk zygote diploid. Satu gamet jantan bergabung dengan nukleus kutub, membentuk nukleus endosperm yang triploid. Nampak tak? Dah dapat markah dah tu. Kemudian last kali kita kata apa? Perkembangan biji benih. Kita sebutlah. Zygote diploid berkembang membentuk embrio yang terdiri daripada cotyledon, plumule dan radikel. Kemudian nukleus endosperm yang triploid berkembang membentuk apa nama ni untuk memberi nutrien kepada apa nama ni embrio biji benih ni. Nampak? Itu sahaja dia punya pembentukan apa nama ni buah. Okey. Habis dah tu. Kau ada lagi perkembangan biji benih. Buah kan? Buah kena kata lah. Ovari membentuk buah. Boleh tak kata ovari membentuk buah? Sebab ni baru biji benih. Ovari membentuk buah. Sebab soalan tanya tentang buah kan? Boleh ke kalau kita kata ovari membentuk buah? Last. Soalan last tu kita tanya tu. Boleh ataupun tidak? Ovari membentuk buah. Ovari membentuk buah. Ending dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lebih kurang 13 poin dah. Ovari membentuk buah. Boleh ataupun tidak? Ayat tu. Ovari membentuk buah. Sekarang ni kita cerita tentang biji benih. Soalan tanya tentang buah. Last. Nak ada orang seorang jawab. Boleh tak kata ovari membentuk buah? Boleh. Jawapan dia adalah tidak boleh. Jawapannya kalau kita kata ovari akan membentuk buah. Itu ending. Sebab apa ending? Sebab soalan tentang buahan. Tak boleh dan tak dapat markah. Kalau letak sekalipun tak dapat markah. Sebabnya ada dalam soalan. Tengok dalam soalan. Soalan itu kata bunga adalah organ pembiakan bagi tumbuhan. Proses persenyawaan berlaku di dalam ovul untuk membentuk buah. Buah ialah ovari yang telah masak pada bunga. Nampak tak tu? Buah ialah ovari yang telah masak pada bunga. Tidak boleh kita letakkan ayat kita kata buah terbentuk daripada ovari. Sebab telah ada dalam soalan. Apa yang ada dalam soalan, kita copy paste dalam jawapan, tidak akan dapat markah. Sebab apa tak dapat markah? Senang. Kalau macam tu, kalau buat macam ni dapat markah, senang skor skor markah untuk paper bio. Senang, tak boleh. Memang tidak boleh lah. Mana-mana paper pun kalau kita ulang soalan, paper ni kita pasti. Paper bio macam ni.
ulang soalan dalam jawapan, poin dalam jawapan kita tu, walaupun ada dalam soalan, kita ulang ayat tu, tidak diberikan markah. Okey? Jadi dah 10:05 minit. Terima kasih kepada semua yang sudi join kelas pada malam ini. Cikgu minta maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa, jika ayat cikgu yang melalut ke apa ke. Minggu ni agak padat, agak meletihkan sebenarnya. Macam-macam benda kena buat, tapi disebabkan amanah kita kena terimalah. Okay? Sebab apa? Sebab bila musim PDPR ni semua orang menghadapi cabaran. Jangan kata anak murid, cikgu pun ada cabaran dia. Tapi kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh memberi alasan. Kalau bagi alasan, siapa-siapa pun boleh bagi alasan. Betul tak? Jadi kita cuba membantu yang terbaik. Cikgu cuba membantu disebabkan cikgu diberi amanah ini. Cikgu minta maaf sepanjang penyampaian cikgu ni mungkin ada ayat yang macam pening-pening sikit. Cikgu pun tak boleh fokus sebenarnya. Dia macam-macam dia ni. Okay, jadi dia tak boleh fokus sikit. Cikgu minta maaf sangat-sangat atas sebarang kesilapan ataupun sebarang masalah yang telah timbul sepanjang cikgu berkongsi tajuk bab 6 tingkatan 5 ni. Okey. Jadi sebarang persoalan jika ada nak tanya dan sebagainya selepas ini boleh pergi ke channel Tips Biologi SPM, Telegram ataupun dalam grup Tips Biologi SPM untuk sebarang pertanyaan dan sebagainya. Okey. Untuk next class insya-Allah cikgu akan sampaikan juga tapi cikgu masih lagi belum pilih tajuk. Kenapa malam ni cikgu pilih tajuk bab 6 tingkatan 5? Sebab ini adalah bab yang tak popular. Bab yang kurang ditekankan. Dan menjadi kerisauan jika bab ini yang keluar dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi itu yang menjadi kerisauan lah. Sebab itu cikgu ambil juga bab ni. Walaupun sebenarnya bagi cikgu sendiri pun pening dengan bab ni sebenarnya. Tapi cikgu cuba sehabis baik untuk membawa tajuk ini pada malam ni lah. Okay. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih kepada Encik Faris daripada JPN yang handle teknikal pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri cikgu sendiri. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih cikgu.